kita ni akan memperkatakan berkenaan dengan inisiatif Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Pengajian Islam JPI semasa pandemik COVID-19. Dan pagi ini membincangkan mengenai dengan hal ini Yang Mulia Ustaz Haji Syamsul bin Haji Omar, Pemangku Pengarah Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Terus saja kita sapa beliau di hujung talian pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kami daripada tim Rampai Pagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Ustaz Haji Syamsul yang berkesudian bersama kita pada pagi ini untuk diwawancara dalam segmen Vaksin Ketuhanan mengenai dengan inisiatif Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Pengajian Islam semasa pandemik COVID-19 ini ya. Jadi untuk memulakan wawancara kita ini Ustaz ingin kita ketahui sebenarnya ni, apakah inisiatif Kementerian Hal Ehwal Ugama khususnya melalui Jabatan Pengajian Islam ni Intan semasa penularan kita ni menghadapilah penularan jangkitan wabak COVID-19 di negara kita ini. Ini seperti mana merujuk kenyataan Kementerian Kesihatan semasa sidang media pada 7 hari bulan Ogos 2021 Masihi yang lalu mengenai dengan langkah-langkah pengawalan yang diperketatkan semula pada masa ini. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, mungkin sebagai pengenalan awal, Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Pengajian Islam yang merupakan salah sebuah jabatan yang bertanggungjawab berkenaan dengan tadbir urus pembelajaran agama. Bukan saja ia dilaksanakan di sekolah-sekolah agama, dia juga dilaksanakan di sekolah-sekolah Arab, bahkan di sekolah-sekolah rendah dan juga menengah, kerajaan dan swasta melalui mata pelajaran Jabatan Agama Islam dan seterusnya pelaksanaan juga pembelajaran di tingkat lanjutan melalui kelas-kelas dewasa. So, dalam menghadapi ujian penularan wabak COVID-19 yang kita hadapi pada masa ini, Jabatan Pengajian Islam bersama-sama juga dengan jabatan-jabatan di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama telah merancang dan melaksanakan beberapa inisiatif yang dihasratkan melalui inisiatif ini dapat memastikan kelangsungan perkhidmatan agama, khususnya pendidikan agama di negara kita ini dapat dilaksanakan. Dan antara inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan antara ianya adalah pertama pengagihan pakej kesihatan ke sekolah-sekolah Arab dan utama yang mengandungi kemudahan yang mengandungi hand sanitizer dan juga face mask juga dapat digunakan oleh warga sekolah, khususnya pelajar-pelajar. Kemudian mengambil kira je pengalaman sebelum ini dan apa yang kita hadapi pada masa ini dengan penularan wabak COVID-19 di tingkat tempatan. So, pengaktifan semula juga business continuity plan di sekolah-sekolah bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga sekolah secara menyeluruh berpandukan kepada SOP-SOP yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian di antara inisiatif yang dilaksanakan juga adalah pelaksanaan perubahan cuti penggal kedua persekolahan yang sepatutnya bermula pada 12 September diubah kepada sampai Ogos hingga 17 Ogos yang lalu. Dan ini adalah inisiatif bersama Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan Kementerian Pendidikan bagi semua sekolah-sekolah dan institusi di bawah kawalan kedua kementerian. Dan selain itu, apabila sesi persekolahan penggal ketiga dimulakan seperti mana yang telah dimaklumi bersama, sesi pembelajaran
juga telah dimulakan secara dalam talian, dan alhamdulillah perkara ini mengambil kira pengalaman sebelumnya, penggunaan platform dan juga aplikasi yang bersesuaian telah digunakan, dan ini turut mengambil kira juga keperluan dan kemampuan pelajar-pelajar sesuai dengan tingkat pembelajaran, sesuai dengan tingkat pelajar berkenaan. Dan selain itu, sebagai inisiatif untuk memastikan kemudahan-kemudahan pembelajaran masih dapat diberikan kepada warga sekolah, khususnya tenaga pengajar dan juga pelajar-pelajar, pihak JPI juga telah memberikan sumber pembelajaran, yakni buku teks dengan menggunakan soft copy melalui platform Microsoft Teams, yang mana cara ini dapat membantu sekolah melalui guru-guru untuk mengongsikan buku-buku teks yang digunakan pakai mengikut tingkat pembelajaran masing-masing. Kemudian sebagai memudahkan guru-guru dalam memastikan penggunaan atau pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian ini, pihak JPI juga telah mengusahakan satu platform melalui penggunaan Microsoft 365 ini dari segi perkongsian sumber pengajaran yang boleh dimanfaatkan secara bersama, khususnya bagi guru-guru dapat berkongsi perisian pengajaran yang disesuaikan dengan tahun pengajian dan juga keperluan di peringkat sekolah masing-masing. Dan selain itu, alhamdulillah JPI dan Kementerian Agama menghargai juga kerjasama dengan pihak RTBR, Radio Television Brunei, dalam menyiarkan rancangan pembelajaran agama di rumah melalui siaran TV. Dan ini adalah kesinambungan daripada inisiatif ataupun kerjasama dengan pihak RTB dengan menyiarkan pengajaran ataupun pembelajaran secara siaran TV melalui saluran Sukma Indra pada sebelah petang. Dan ini sebagai satu saluran tambahan kepada pelajar-pelajar yang akan mengikuti peperiksaan sijil Persekolah Rendah Agama di Jahanam. Dan selain itu, antara inisiatif juga yang diusahakan adalah menyelaraskan dan juga membuat perubahan dari segi tarikh-tarikh peperiksaan awam agama bagi persekolahan Arab dan juga agama. Dan ini akan mengambil kira juga perkembangan penularan jangkitan di negara kita ini, dan mudah-mudahan perkara ini dapat berjalan sesuai seperti mana yang direncanakan. Ya, baik. Ya, baik. Itu adalah antara inisiatif yang telah pun dilakukan oleh Kementerian Ahwal Agama khusus melalui Jabatan Pengajian Islam. Jadi Ustaz, selain daripada inisiatif yang telah pun diterangkan yang mana menjurus kepada pengajaran dan juga pembelajaran secara formal, jadi adakah inisiatif-inisiatif yang lain yang turut diusahakan oleh pihak Jabatan Pengajian Islam? Macam mana? Terima kasih. Alhamdulillah, sebagai mendukung inisiatif-inisiatif yang menumpukan kepada pembelajaran secara formal, Kementerian Agama juga melalui JPI dan juga jabatan-jabatan yang berkaitan turut melaksanakan beberapa inisiatif sokongan untuk memastikan kebajikan dan juga keperluan warga sekolah, khususnya pelajar-pelajar, dapat diberikan bantuan yang bersesuaian. So, antara inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai kesinambungan pada apa juga yang telah diusahakan sebelum ini adalah pelaksanaan program yang kami panggil sebagai Infak Tarbiyah Khas COVID-19, Persekolahan Arab dan Agama, yang mana program ini adalah sebagai satu platform yang dibukakan kepada orang ramai, sama ada dari segi agensi-agensi kerajaan maupun syarikat-syarikat swasta, dan juga kepada persatuan-persatuan dan pihak persendirian untuk sama-sama menyumbang keperluan pembelajaran, sama ada yang berbentuk
kemudahan komputer, tablet dan mana-mana keperluan yang bersesuaian di samping keperluan kesihatan boleh jadi dikembangkan dari segi face mask, kemudian hand wash dan thermometer, hand sanitizer dan sebagainya. Doa ini dihasratkan sebagai usaha untuk memberi peluang kepada orang awam untuk sama-sama menyumbang bagi keperluan pelajar-pelajar dan warga sekolah untuk memastikan kebajikan dan keselamatan mereka dapat dilaksanakan. Dan selain itu, antara inisiatif yang baru juga dilancarkan adalah talian Syifa yang dibukakan kepada guru-guru, pelajar-pelajar dan para ibu bapa serta penjaga mereka. Yang mana talian ini adalah talian yang boleh digunakan oleh para ibu bapa dan penjaga untuk dapat menghubungi dan mengungsikan kerja permasalahan, kemudian aduan dan mungkin juga keperluan-keperluan yang dapat membantu kesejahteraan dan kebajikan pelajar-pelajar. Dan selain itu, di samping pemedulian dan juga inisiatif bagi pelajar-pelajar di peringkat pengajian dalam negara, pihak Kementerian Agama juga mengambil perhatiannya akan pengajian pembelajaran pelajar-pelajar khususnya di bawah beasiswa Kementerian Agama dan juga sistem bantuan pinjaman pelajar di bawah Kementerian Agama dan pelajar-pelajar bersendirian yang mengikuti pengajian khususnya di Republik Arab Mesir untuk diberikan bantuan dan juga usaha-usaha yang bersesuaian untuk memastikan pengajian mereka dapat diteruskan di Republik Arab Mesir dan perkara ini kita juga bersama dengan jabatan-jabatan di agen. Iya. Jadi itulah antara itulah antara inisiatif yang dijalankan oleh pihak Jabatan Pengajian Islam. Selain daripada perkara-perkara ataupun inisiatif yang menjurus kepada pengajian dan juga pengajaran lah maksud saya dan juga pembelajaran tadi. Tertarik juga saya dengan talian Syifa itu tadi alhamdulillah yang diadakan juga. Jadi adakah pihak Kementerian Agama khususnya ni tuan Jabatan Pengajian Islam bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan lain dalam sama-sama menghadapi penularan jangkitan wabak COVID-19 ini? Macam mana? Terima kasih. Dalam niat sesuai je dengan pendekatan government approach, Kementerian Agama melalui Jabatan Pengajian Islam turut sama bekerjasama dengan secara bersepadu dengan agensi-agensi kerajaan yang lain dalam mendukung usaha-usaha untuk mengawal penularan jangkitan wabak di negara kita ini. Dan ini antara usaha-usaha yang dilaksanakan adalah untuk memanfaatkan aset-aset yang ada dan juga kemudahan-kemudahan yang tertentu, khususnya penggunaan beberapa buah sekolah yang dijadikan sebagai penempatan sementara. Seperti yang kita maklum, baru kemarin bangunan Mahat Islam Brunei telah dibukakan bagi fasa kedua sebagai COVID holding area, dan ini adalah sebagai inisiatif bersama Kementerian Agama khususnya dalam mendukung usaha-usaha kerajaan dalam memastikan kesejahteraan dan keselamatan rakyat kita ini dapat diusahakan. Dan selain itu, penggunaan juga beberapa buah kemudahan asrama khususnya di Sekolah Arab Sultan Haji Asrama Burkiah, kemudian di Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Anak Raja Saleha, yang mana kedua-dua ini digunakan juga sebagai isolation center untuk mana-mana yang menghadapi musibah COVID-19 yang telah membuah. Dan selain itu, Kementerian Agama juga bekerjasama dengan Kementerian
Kementerian Belia dan Sukan, khususnya dalam penggunaan sekolah-sekolah bagi pembayaran pension umur tua, pension ataupun allowance kurang upaya dan bantuan kebajikan bulanan melalui kaedah pandu lalu yang telah dilaksanakan pada penghujung bulan Ogos yang lalu. Jadi ini bagi memudahkanlah untuk rakyat petani dan juga penduduk petani, dan sesuai juga dengan aset yang ada di bawah kawalan Kementerian Agama untuk dapat dimanfaatkan bersama, mengambil kira pembelajaran dua persekolahan masih dilaksanakan secara dalam talian, dan mudah-mudahan inisiatif seperti ini akan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan hasrat untuk membantu rakyat petani dalam memenuhi keperluan mereka dalam petani menghadapi musibah ataupun penularan wabak COVID-19 ini. Ya. Ya. Alhamdulillah, ya, itu dia antara usaha ya dalam memenuhi keperluan di mana Jabatan Pengajian Islam bekerjasama ya dengan agensi kerajaan lain dalam sama menghadapi penularan wabak COVID-19. Jadi Ustaz ya, sebagai penutup sesi wawancara ini, mungkin Ustaz ada ingin menyampaikan saranan ataupun nasihat khususnya kepada semua pelajar, tenaga pengajar, ibu bapa, penjaga yang masa ini masih mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Silakan Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini hampir 3 minggu sudah proses pembelajaran juga pengajaran secara dalam talian telah dilaksanakan. Mewakili pihak jabatan dan kementerian utama mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga terima kasih atas dukungan dan juga kerjasama padu yang diberikan oleh para ibu bapa, penjaga dalam memastikan anak-anak di sekitar dapat mengikuti juga pembelajaran utama ini secara dalam talian, dan apa juga kemudahan-kemudahan yang bersesuaian lah, dan pihak kementerian dan juga jabatan insya-Allah akan berusaha secara berterusan untuk memastikan kebajikan dan juga keperluan pelajar-pelajar khususnya dalam mengikuti pembelajaran dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Dan dalam pada itu kita juga menghargai dan mengucapkan tahniah juga kepada semua tenaga pengajar yang sentiasa berusaha gigih dan juga bertungkus lumus bagi memastikan setiap pelajar dapat mengikuti pembelajaran mengikut tahap kemampuan dari segi kemudahan-kemudahan yang ada. Jadi menghasratkan perkara-perkara ini insya-Allah mudah-mudahan inisiatif-inisiatif dan juga pembaikan dalam tempoh kita ni menghadapi COVID-19 pada masa ini dapat diusahakan, dan insya-Allah mudah-mudahan apa juga usaha dan juga amal ikhlas yang kita laksanakan akan menjadi amal soleh yang pastinya akan mendatangkan ganjaran yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni pun perlu ingat ini adalah sebagai satu perkara-perkara kebaikan ini. Mudah-mudahan ia akan juga sebagai satu penghapus kepada apa je bentuk kemudaratan dan kejahatan yang kita hadapi pada masa ini, dan mudah-mudahan kerjasama secara padu dan menyeluruh daripada ibu bapa dan juga guru-guru dan pelajar-pelajar itu sendiri dapat membantu petani dan juga kerajaan dalam memastikan peluang pembelajaran agama bagi anak-anak petani dapat diikuti dengan sebaik-baiknya. Itu dia. Ya, Ya, amin, baik, ya. alhamdulillah ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Ustaz Haji Syamsul bin Haji Omar, pemangku pengarah pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam Kementerian Halal Agama, yang telah pun bersedia bersama kita pada pagi ini berkongsi ya berkenaan dengan inisiatif Kementerian Halal Agama melalui JPI ya semasa pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah jika kita ni ada kesempatan, kita akan bersama lagi di lain waktu, mungkin dengan pengisian atau perkongsian yang lain pula Ustaz ya. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.